Cikgu, okey. Jadi untuk kita punya aplikasi algebra ni, cikgu buka 2 kelas. Satu petang Selasa dan satu malam Rabu. Kalau kamu nak datang dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi kita dah nak mulakan teruslah kelas kita. Okey, jadi suara cikgu jelas ke? Ada tersekat-sekat ke suara cikgu? Tak ada. Tak ada, Tak ada. Okey. Jadi untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kelas kita cikgu nak mulakan dah. Awal-awal kelas kita cikgu akan tunjukkan dekat kamu macam mana algebra ni ambil alih dalam menyelesaikan masalah. Macam mana algebra ni boleh tolong kita dalam nak selesaikan masalah. Okey, jadi cikgu akan mula share skrin. Dah boleh nampak ke skrin cikgu share? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang untuk algebra kamu kena faham satu benda. Algebra ni kalau dalam bahasa lain dia, kita panggil dia sebagai pemalang. Pemalang ni kalau kita pergi kepada DLP, siapa yang ambil in English, kita panggil dia variable. Variable. Apa maksud pemalang? Apa maksud variable? Variable di kat sini adalah sesuatu yang boleh berubah. Manipulated variable. Sesuatu yang boleh berubah mengikut keadaan. Okey, sebab itulah algebra dia tak khusus kepada bab. Contoh bab 1, okey, ni je ada algebra. Tak. Algebra ni dia punya variable dia punya boleh ubah dia, kamu boleh pakai di setiap bab. Okey, jadi macam mana kita nak tahu bila nak guna pemalang, bila nak guna variable ni? Bila ada nilai yang kita tak tahu. Bila ada nilai yang tidak diketahui. Nilai yang tidak tahu. Kalau minggu lepas, cikgu tunjukkan 2 contoh aplikasi iaitu pada markah matematik. Boleh tengok markah matematik. Maksudnya markah matematik dalam kelas ni berapa semua. Okey. Lepas tu, cikgu tunjuk pula tentang umur. Dan penggunaan luas dan perimeter. Okey. Jadi dalam algebra, pada hari ini, cikgu nak tunjuk dia punya orang kata dia punya aplikasi, dia punya kegunaan. Okey, jadi algebra ni maksud dia tahu pemalang variable ataupun ada nilai yang kita tak tahu. Ini bila kita nak guna bila. Ni salin nota cikgu. Bila nak guna? Bila ada nilai yang kita tak tahu. Macam mana nak guna? Okey, macam mana nak guna adalah kita gantikan dengan huruf. Kita gantikan dengan huruf. Okey. Jadi kena faham 2 tu dulu. Pertama, bila nak pakai. Bila nak pakai. Bila ada nilai yang kita tak tahu. Lepas tu kita dah tahu dah. Okey, kat sini banyak ni nilai tak tahu ni. Okey, jadi dekat sini macam mana nak pakai? Kita gantikan dia dengan huruf. Okey, lepas tu macam mana nak selesaikan? Itu nanti cikgu akan ajar. Okey, cikgu akan tunjuk dulu 2 keadaan ni. Bila dan macam mana. Dah sedia ke belum? Nak dengar suara sikit? Dah sedia ke belum? Sedia. Okey. Cikgu tahu semua orang pernah membeli belah. Okey. Bila kita nak pergi membeli barang, bila kita nak beli barang, kita mesti ada 2 benda. Yang pertama, cikgu kena ada harga. Bila kita datang ke kedai, kita nak beli sesuatu, yang pertama kita kena ada harga. Contoh dekat sini cikgu nak pergi beli pensel. Cikgu nak beli pensel. Jadi bila cikgu datang satu kedai, cikgu nak beli pensel, cikgu akan tengok harga dulu. Sebagai contoh, pensel dekat kedai ni RM2. Mahalnya pensel ni. Pensel ni boleh terbang kot. Okey, pensel ni RM2. Cikgu dah tahu dah pensel. RM2 harga dia.
Jadi yang kedua, bila kita nak beli barang, bila kita dah tahu harga, kita kena ada dia punya kuantiti. Kuantiti. Sebagai contoh, bila kita pergi nak bayar pensel ni, kita kena ambil berapa batang pensel. Contoh, bila orang tanya kan, kita cakap, pensel tu berapa bang? Abang tu cakap apa kat kita? Pensel tu RM2, dek. Okey, lepas tu, adik nak berapa? Dia akan cakap macam tu. Betul tak betul? Nak dengar suara sikit. Betul tak betul? Okey, maksudnya bila kita nak beli apa-apa barang dalam dunia ni, yang pertama kita kena tahu harga dia. Maksudnya kita kena tahulah harga dia, pemadam berapa ringgit, pensel berapa ringgit. Okey, dan cikgu cakap tentang apa-apa benda. Ayam ke, ikan ke, laptop ke, semua ada harga dia. Lepas tu, kita tak dikira membeli lagi kalau kita tak terang tentang kuantiti. Jadi kena ada gak kuantiti. Okey, jadi kita masuk kepada satu keadaan cikgu pergi ke kedai. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu datang ke kedai, cikgu nak beli pensel. Pensel ni harga RM2. Dan bilangan pensel yang cikgu nak beli adalah 3. Rasa-rasa berapa duit yang cikgu kena bayar dekat tokek kedai? Cikgu nak tanya kamu. Pensel tu satu RM2. Bilangan yang cikgu ambil adalah 3. Rasa-rasa berapa jumlah duit yang cikgu pakai? RM6. RM6. Macam mana dapat RM6? 3 kali 2 darab 3. Ya, maksudnya RM2 darab dengan bilangan. Jadi jumlah duit yang kita pakai adalah RM6. Okey. Ini in case kita ada nilai. Jadi dekat sini, soalan yang cikgu tunjuk kedai ni, kita ada data. Bila kita nak beli barang, kita kena ada 2 data. Ini data dia. Jadi dekat situasi yang pertama, cikgu tunjuk dekat situasi yang pertama ni. Okey, situasi 1. Situasi 1. Dekat situasi 1, data diberi. Data diberi. Data tu dia dah diberi. Okey. Jadi bila data diberi secara lengkap, dia dah ada dia punya harga dan dia dah ada dia punya kuantiti. Jadi bila data tu lengkap, kamu tak perlu pakai algebra. Kamu boleh terus dapat nilai duit yang kita nak pakai. Okey, mana situasi yang kita boleh aplikasikan algebra ni? Mana situasi yang kita boleh gunakan algebra ni? Okey, tengok kepada situasi nombor 2. Cikgu nak terang dekat situasi nombor 2. Okey, situasi nombor 2, cikgu pergi kedai juga. Dan cikgu pergi beli pensel. Cumanya dekat sini cikgu tak tahu berapa batang pensel yang cikgu nak beli. Berapa batang pensel yang cikgu nak beli. Tapi duit cikgu ada RM6. Okey, cikgu ulang balik. Untuk situasi kedua, kalau dekat situasi yang pertama, soalan dia adalah tentang cari jumlah duit. Cari jumlah duit yang digunakan. Ni cikgu bagi situasi dia. Okey. Situasi yang kedua. Dia nak apa sekarang? Dia nak kita cari berapa batang pensel yang dibeli jika jumlah duit yang digunakan adalah RM6. Tengok ni situasi dia. Tengok situasi dia. Situasi dia dalam matematik ni, dia ada 2 benda tau. Dia ada 2 benda. Satu bercakap tentang data.
Data kita perlukan untuk dapatkan dia punya hasil. Ataupun nama lain bagi hasil ni adalah dia punya jawapan. Jadi sekarang untuk situasi pertama, data tu dah ada. Jadi kamu boleh terus dapat hasil dia. Ni adalah dia punya hasil. Okey, jelas ke untuk situasi pertama? Boleh faham semua? Jelas. Okey. Baik. Okey, untuk situasi kedua, data dia tak lengkap. Tapi dia bagi tahu hasil dia berapa. Jadi dekat sini cara nak selesaikan dia macam mana? Cara nak selesaikan dia adalah kita tengok apa yang tak ada. Okey, tengok ni. Okey, pensel dia dah bagi RM2. Tapi dia kata apa? Cari batang pensel. Maksudnya berapa batang pensel? Berapa batang pensel tu adalah data tau. Data. Jadi kita tak tahu berapa data. Data tu tak lengkap. Jadi ini adalah keadaan data tidak lengkap. Data tidak lengkap. Jadi bila ada data tak lengkap, apa data tak lengkap? Kita kena cari apa data tak lengkap tu. Oh, bilangan pensel. Jadi dekat sini, cikgu gantikan dia dengan huruf X. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham ke? Boleh faham ke semua sampai situ? Okey ke? Boleh faham sampai situ? Situasi kedua? Okey. Okey. Jadi, cikgu nak pergi buat dia punya persamaan. Macam cikgu bagi tahu, bila kita nak beli barang, kita kena ada harga, darab, kuantiti. Harga kita pensel RM2, RM2, darab dengan kuantiti iaitu X. Jadi, sama dengan jumlah dia ataupun hasil dia. Dia bagi dah kat sini, RM6. Jadi, kita letak RM6. Jadi dekat sini, kita buang RM tu sekejap. Dia akan jadi 2 darab X sama dengan 6. Jadi kita nak cari X tu. 2 ni adalah dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bagi. Ya, dia jadi bahagi. Sama juga dengan situasi ni. Jadi bila cikgu alihkan 2 ke sebelah, 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 kita dapat 3. Maksudnya apa? Maksudnya X ni bilangan. 3 yang kita dapat ni mewakili berapa batang pensel. Jadi dekat sini kita dapat berapa batang pensel? 3 batang pensel. Nampak tak? Dia berpusing macam tu je. Dia berpusing macam tu je. Okey. Jadi kita gantikan dia huruf, bukan dia kekal selama-lamanya jadi huruf. Maksudnya kita gantikan dia huruf sekejap, kita letak huruf sekejap. Bukan kita saja-saja tukar soalan. Kita letakkan huruf sekejap, lepas tu kita gunakan huruf tu untuk cari berapa nilai huruf tu. Inilah maksud dia aplikasi. Jelas ke semua sampai sini untuk situasi nombor 2? Boleh faham? Salin ni kalau boleh. Boleh. Okey. Cikgu akan tunjuk lagi satu contoh. Cikgu akan tunjuk satu lagi contoh. Jadi untuk satu lagi contoh ni kamu kena tengok betul-betul. Kena tengok betul-betul. Okey. Cikgu akan tunjukkan contoh yang sama. Cikgu akan tunjukkan contoh yang sama. Okey. Jadi cikgu akan bawa pergi kepada page sebelah. Kita masih lagi membeli. Kita masih lagi membeli. Situasi yang seterusnya. Situasi yang seterusnya adalah kita nak membeli barang. Sama juga. Bila kita nak beli barang, kenapa cikgu ambil beli barang? Sebab cikgu yakin semua dekat sini pernah beli barang. Jadi kita nak beli barang, kita mesti ada 2 benda. Iaitu kena ada 2 maklumat. Iaitu tentang harga dan dia punya kuantiti. Ni data dia ni. Inilah data ataupun nama lain dia tentang maklumat. Maklumat. Jadi
Daripada data dan maklumat, barulah kamu boleh dapatkan dia punya hasil ataupun dia punya jawapan. Okey, cikgu akan tunjukkan. Tadi kita pergi ke kedai, kita beli pensel. Sekarang ni cikgu akan tunjuk ni nak bagi kamu faham. Cikgu pergi ke kedai, situasi pertama. Situasi pertama, situasi pertama, cikgu pergi ke kedai beli, ni kedai ni kedai. Cikgu pergi ke kedai beli pemadam. Cikgu pakai pemadam pula pemadam. Kedai pertama ni, kedai ni harga dia untuk pemadam adalah RM3. Pemadam 1 RM3. Okey, jadi dekat sini cikgu tak tahu, cikgu nak beli pemadam. Jadi bila cikgu nak beli pemadam, cikgu nak beli berapa? Cikgu kena tanya cikgu punya diri. Okey, contoh kalau cikgu nak beli pemadam dekat kedai ni, cikgu nak beli berapa? Cikgu tak boleh dapatkan harga je. Harga pemadam tu RM3. Okey, bagi saya RM3. Jadi bila kita cakap macam tu, maksudnya orang yang menjual tu dia akan tanya, adik nak berapa? Dia akan tanya, adik nak berapa pemadam ni? Maksudnya kena ada kuantiti. Jadi dekat sini cikgu nak beli 5 pemadam. Cikgu nak beli 5 pemadam. Jadi bila cikgu nak beli 5 pemadam, maksudnya bila kita bercakap tentang maklumat ataupun data, harga dia dah bagi iaitu RM3. Kuantiti dia dah bagi iaitu 5 pemadam. Ni 5 bilangan. Jadi dekat sini kita akan nampak yang maklumat dalam keadaan cukup. Maklumat cukup. Jadi bila maklumat yang kita ada tu cukup, kita tak perlu dah nak pakai algebra. Maksudnya kita nak tahu jumlah harga, kita tak perlu dah nak tahu dia punya algebra. Kita tak perlu nak pakai dah. Sebab apa? Sebab maklumat dia cukup. RM3 darab dengan 5. Kita akan bayar adalah RM15. Ni situasi pertama. Situasi pertama ni jangan pakai algebra bila maklumat dia cukup. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, situasi yang kedua. Situasi yang kedua. Contoh, situasi yang kedua, kita pergi beli. Kita pergi beli barang. Situasi kedua, tengok ni. Situasi kedua. Dekat situasi kedua ni, cikgu tak tahu berapa harga dia. Cikgu tak tahu berapa harga dia. Maksudnya untuk situasi kedua, bila cikgu tak tahu berapa harga dia, cikgu akan keluarkan dia RM berapa. Ataupun kuantiti dia, cikgu tahu kuantiti dia. Kuantiti dia 5 bilangan. Tapi cikgu tahu jumlah harga dia. Macam mana cikgu tahu jumlah harga dia? Cikgu tengok resit. Cikgu tengok resit. Cikgu tengok dalam resit. Resit ni dia tulis jumlah harga adalah RM15. Dia tulis RM15. Jadi kamu nak tahu berapa harga satu pemadam ni? Okey, tengok betul-betul. Jadi kita nak tahu apa? Kita nak tahu harga satu pemadam. Kita nak tahu dekat sini, kita detect. Yang kita tak tahu tu apa? Kita tak tahu harga untuk satu pemadam. Maksudnya kita dah nampak harga pemadam. Kita tak tahu kan harga pemadam ni apa? Jadi bila kita tak tahu harga pemadam ni apa, kita gantikan dia dengan huruf. Nampak ni? Cikgu gantikan dia dengan X. Tak kisahlah A sampai Z, ikutlah kamu nak pakai apa. Jadi dekat sini cikgu gantikan dia sekejap huruf X. Kita keluarkan persamaan yang berkaitan. Jadi persamaan kita adalah bila kita cakap jumlah harga bersamaan dengan harga barang
darab kuantiti barang. Harga barang kita tak tahu, X. Jadi kita letak X ke sini. X darab kuantiti barang, 5. 5 sama dengan jumlah harga, RM15. Jadi X ni stand for apa? X ni stand for harga barang. Harga pemadam lah, harga pemadam. 5 tu untuk apa? 5 ni stand for untuk bilangan pemadam. Bilangan pemadam. 15 ni apa? Bila 15 ni adalah jumlah duit yang dipergunakan. Jumlah duit. Okey. Jadi sebab itulah kita belajar kat sini. Kita nak dapatkan X. Maksudnya kita kena alihkan 5 ke sebelah. 5 ni dalam keadaan darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Bagi. Ya. Jadi 15 bahagi 5. Kamu tekan kalkulator, 15 bahagi 5 dapat berapa? 3. Ya, kita akan dapat 3. Maksudnya kamu tengoklah X tu kamu wakilkan sebagai apa? Jadi dekat sini cikgu buat X ni adalah wakil sebagai harga. Maksudnya X ni dalam keadaan RM3. Maksudnya satu pemadam sama dengan RM3. Inilah dia situasi dekat mana kita nak kena gunakan algebra tu. Jelas ke? Boleh faham ke contoh cikgu tunjuk ni? Jelas ya. Okey. Okey, jadi situasi ni kan, situasi ni. Ikut situasi kedua cikgu nak keluarkan situasi ketiga pula. Okey. Cikgu ada yang tanya cikgu kenapa ada soalan yang saya nampak ada lebih daripada satu huruf? Lebih daripada satu huruf maksudnya ada lebih daripada satu nilai yang dia tak tahu. Cikgu tunjuk dua situasi. Cikgu tunjuk dua situasi lagi. Okey, cikgu tambah lagi. Cikgu tambah lagi. Ni cikgu nak ajar kamu ni aplikasi ni. Okey, jadi situasi yang seterusnya kita kata situasi ketiga. Situasi ketiga adalah keadaan dekat mana dalam kedai juga. Cikgu nak pakai kedai je hari ni. Minggu depan cikgu cari yang lain. Cikgu cari yang lain. Okey, kedai. Dalam kedai kita nak pergi beli pemadam. Dan kita nak kena pergi beli pensel. Cikgu nak beli pemadam yang mana cikgu tahu pemadam tu adalah RM3. Dan pensel ni satu pensel RM2. Okey, tengok kat depan Sekarang cikgu pergi kepada bilangan. Cikgu pergi kepada bilangan. Tengok kepada situasi ketiga. Situasi ketiga adalah apabila soalan tu cakap bilangan pemadam lain dengan bilangan pensel. Bilangan kuantiti pemadam lain dengan kuantiti pensel. Kuantiti untuk pemadam berbeza. Berbeza maksudnya tak samalah. Berbeza dengan kuantiti pensel. Jadi macam mana? Okey, tengok ni. Maksud kuantiti ni bilangan, bilangan. Tapi kita tak tahu bilangan pemadam ni berapa. Jadi cikgu gantikan dia dengan X. Okey, kemudian bilangan pensel. Bilangan pensel ni cikgu tak tahu juga berapa. Cumanya dia ada highlight dekat sini, dia dalam keadaan nilai yang berbeza. Maksudnya nilai dia lain. Jadi jangan gantikan dia dengan X. Kamu pilih satu lagi huruf, kamu gantikan dia dengan Y. Kenapa tak boleh sama cikgu? Dia tak boleh sama sebab soalan dah mention ataupun ada hint daripada soalan yang menampakkan bilangan dia berbeza. Contoh kalau kat sini pemadam tu 5, pensel tu 2. Jadi X ni akan jadi 5, Y ni akan jadi 2. Tak ada soalan dalam matematik yang dia mention nilai dia berbeza tapi huruf dia adalah sama. Jadi ingat, kalau ada dua nilai yang kita tak tahu, maksudnya kita kena wakilkan dengan dua huruf. Jelas ke semua untuk situasi 3? Boleh faham?
Jelas cikgu. Boleh. Okey. Okey, tengok pula situasi keempat. Ni last dah. Situasi keempat. Untuk situasi keempat, cikgu ambil contoh yang sama sahaja macam situasi ketiga. Cikgu ambil contoh yang sama sahaja. Okey, tengok ni. Okey, tengok Cikgu padam, cikgu ubah ni. Cikgu ubah. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan ni. Bilangan pensel dengan pemadam cikgu ubah yang berbeza tadi, cikgu bagi tahu dia adalah sama. Sama ni macam mana? Contoh cikgu nak beli pemadam 3, pensel pun 3. Maksudnya dia dah mention tu sama. Jadi dekat sini, bila dia mention sama, maksudnya pemadam tu bilangan dia cikgu tak tahu dia berapa. Cikgu letak je X. Tapi dekat pensel pun cikgu tak tahu dia berapa. Cumanya dia bagi tahu kuantiti untuk pemadam dan pensel adalah sama. Jadi dekat sini jangan pakai huruf lain. Kamu kena pakai X juga. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham ke? Boleh. Bila ada dua nilai yang kamu tak tahu, tapi soalan mention nilai tu berbeza, maksudnya kamu kena pakai dua huruf berbeza. Situasi keempat, bila ada dua nilai yang kita tak tahu, tapi soalan mention yang nilai dua-dua tu adalah sama. Maksudnya dekat sini kamu kena pakai satu huruf sahaja untuk mewakili dua-dua ni. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Kalau dia nak buat tuliskan ungkapan jumlah harga. Ungkapan jumlah harga. Ungkapan algebra. Ungkapan algebra cikgu buka untuk kelas kamu hari Khamis malam. Okey. Pemadam. Ungkapan. Ada yang datang, ada yang tak datang. Yang datang, ingat balik. Ada sebutan algebra. Pemadam. Harga untuk pemadam ni adalah 3 darab X. Cikgu akan dapat 3X. Harga untuk pensel ni adalah 2Y. Maksudnya ini adalah untuk pemadam. Dan untuk pensel, tambah harga pensel. 2 darab Y. Harga darab kuantiti. Jadi jumlah harga untuk bagi situasi ketiga adalah 3X. Jumlah harga untuk situasi ketiga 3X tambah 2Y. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey ke? Boleh? Boleh. Kenapa 3X? 3 ni adalah harga. Kita kan nak beli barang. 3 ni adalah data tentang pemadam. Jadi 3 ni harga. 2 ni apa? 2Y ni apa? 2Y ni adalah harga untuk pensel. Jadi bila kita nak tahu jumlah, kita kenalah tambahkan duit yang kita guna nak beli pemadam dengan duit yang kita nak guna beli pensel. Jadi kenapa? Sebab 3X ni dengan 2Y ni bilangan je yang kita tak tahu. Jadi sekarang 3X tambah 2Y. Ini jawapan dalam ungkapan. Dalam ungkapan algebra. Okey. Situasi keempat. Jumlah harga dia berapa? Jumlah harga yang pertama, pemadam. RM3 darab kuantiti. Kita akan dapat 3X. Tambah harga pensel pula. RM2 darab dengan X. Kita dapat 2X. Sekarang cikgu nak tanya kamu, 3X dengan 2X ni boleh tambah tak? Boleh. Ya, dia akan jadi 3 tambah 2, kita akan dapat 5X. Jadi tengok ni, ungkapan untuk jumlah harga bagi situasi ketiga adalah 3X tambah 2Y. Ungkapan jumlah harga untuk situasi keempat adalah 5X. Cikgu, ada yang tanya cikgu, kenapa cikgu tak selesaikan? Kenapa cikgu tak cari bilangan pemadam dengan bilangan pensel?
Kita berbalik kepada situasi pertama dengan situasi kedua tadi. Kenapa situasi pertama dengan situasi kedua kita boleh cari harga dia? Situasi kedua, kita boleh cari berapa harga dia. Kenapa dekat situasi ketiga dengan keempat kita tak boleh cari? Okey, tengok. Situasi kedua dia ada dia punya hasil. Sebagai contoh, soalan dah mention dah dekat resit dia RM15. Jadi bila kita dah ada RM15, barulah kita boleh buat dia punya persamaan algebra. Tapi dekat situasi ketiga dengan situasi keempat, soalan tak mention pun tentang dia punya hasil ataupun jawapan. Maksudnya soalan tak bagi tahu berapa jumlah harga dekat situasi ketiga dengan situasi keempat. Jadi dekat sini kita hanya boleh dapatkan dia punya ungkapan sahaja. Nak dapat dia punya jawapan, kena tahu jumlah harga. Jadi yang ni 3x tambah 2x dapat 5x. 3x tambah 2y, kenapa tak boleh tambah? Yang ini kelas pengukuhan. Ini kita belajar masa form 1, tapi cikgu refresh balik. Jelas ke semua? 3 dengan 4 boleh faham? Yes. Okey, jadi bila cikgu cakap contoh situasi keempat, okey, cikgu nak pergi tunjuk pula situasi keempat. Situasi keempat, cikgu mention pula tentang jumlah harga. Jumlah harga pada situasi keempat, kita tengok dekat resit lah. Kita tengok dekat resit, harga dia adalah RM20. Maksudnya bila kita ada jumlah harga, barulah kita boleh buat persamaan dia. 20 sama dengan 5x. 5 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 20 bahagi 5 sama dengan x. 20 bahagi 5 kita dapat 4 sama dengan x. X tu apa? X tu apa? X. Kita tengok balik, kita gantikan x ni apa? Okey, x dekat sini kita gantikan sebagai bilangan pemadam dengan bilangan pensel. Maksudnya, bilangan pemadam yang dibeli adalah sebanyak 4 bilangan. Bilangan pensel yang dibeli adalah sebanyak 4 juga. Itulah cara dia. Jadi dekat sini, cikgu terangkan kenapa kamu kena masuk kelas pengukuhan algebra. Yang ni, macam mana dia boleh tambah ni adalah tentang pengukuhan algebra. Macam mana nak selesaikan yang sampai bawah ni? Inilah yang kita nak belajar lepas ni. Ini adalah kelas aplikasi algebra. Sebab tu cikgu cakap ni kelas aplikasi. Sebab bila kita dah buat, kita boleh terus dapat tahu nilai yang kita tak tahu. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas ke? Okay. Kalau 3x tambah 2y ni macam mana? Okey, tengok ni. Cikgu akan terangkan. Kalau 3x tambah 2y, kalau kamu nak dapatkan nilai x dengan nilai y, kamu kena ada 2 persamaan. Cikgu, yang ni kenapa boleh dapat? Kalau yang ni dia ada satu huruf. Mana huruf dia? Dia ada huruf x sahaja. Jadi bila dia ada huruf x sahaja, dia kena ada satu persamaan je. Tapi tengok ke depan, tengok ke depan. Contoh, kalau cikgu cakap 3x tambah 5 sama dengan 2. Dekat sini dia ada satu huruf saja. Maksudnya kita kena ada satu persamaan saja. Kita boleh terus dapatkan nilai x tu. Cikgu, kenapa kalau cikgu buat 3x tambah 5y sama dengan 2, kita tak boleh selesaikan? Kamu kena tengok. Kalau huruf dia ada 2, mana huruf dia ada 2? Satu x, satu y, maksudnya kamu ada lagi satu tugas. Kamu kena cari lagi satu persamaan. Contohlah kita cakap persamaan yang seterusnya kita jumpa 10x tambah 10y sama dengan 7. Baru kita dapatkan, ni dua persamaan baru kita boleh dapat nilai x tu berapa, nilai y tu berapa. Kalau dekat atas ni tadi, kita boleh terus dapat nilai x
Sebab apa? Sebab dia ada satu variable saja. Jadi bila ada satu variable, satu pemalar, satu huruf, maksudnya benda sama. Satu huruf dia perlu kepada satu persamaan. Kalau dia ada dua huruf X dengan Y, maksudnya nak selesaikan X tu berapa, Y tu berapa, kamu kena dapatkan dia punya lagi satu persamaan. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey. Jadi yang ini kalau cikgu cakap pasal yang ni X dengan Y ni cikgu akan ajar. Yang ni dalam kelas yang terakhir. Okey. Kalau cikgu cakap 3X tambah 5Y tambah 2Z sama dengan 1. Ada 3 huruf. Jadi maksudnya bila kamu nak dapatkan nilai X, kamu nak dapatkan nilai Y, kamu nak dapatkan nilai Z. Kejap. Okey, bila kamu nak dapatkan tiga-tiga nilai, maksudnya kamu kena cari 3 persamaan. Yang ini kamu kena cari 3 persamaan. Jadi 2X tambah 5Y ni cikgu buat contoh je. 1Z sama dengan 10. Okey, ni persamaan kedua contohnya. 5X tambah 2Y tambah 7Z sama dengan 3. Jadi dekat sini kita ada 3 persamaan. Barulah kita boleh cari nilai X, nilai Y dengan nilai Z. Konsep dia sama je. Yang ini kamu akan jumpa siapa yang ambil ACMAC. Yang ini kamu dah jumpa sebenarnya pada form 1. Cumanya cikgu susahlah untuk form 1 nak hadam semua ni. Okey, jelas ke apa yang cikgu cuba sampaikan ni? Jelas. Okey, bagus. Okey. Sebab itulah dekat situasi ketiga cikgu tak boleh cari X dia berapa, Y dia berapa. Cikgu tak boleh nak dapatkan berapa bilangan pensel dengan pemadam dia berapa. Sebab apa? Sebab cikgu ada satu persamaan je. Kenapa cikgu boleh dapatkan X kat situasi keempat? Sebab dia ada satu huruf sahaja. Sebab tu penting kita nak kena pakai tu. Okey, salin dulu yang ni. Cikgu pergi buka pintu sekejap. Okey, Aziz, ada soalan ke setakat ni? Boleh faham ke Aziz cara nak pakai dia? Boleh. Cikgu Ai, masing-masing dah tutup kamera dah. Buka kamera. Okey. Kita sembang sekejap. Hanif nampak lah cara nak pakai algebra tu macam mana? Nampak. Itu form 4, form 5 pun pening nak pakai macam mana. Jadi masa ni je cikgu boleh tunjuk macam mana nak pakai. Okey, buka kamera kejap, cikgu nak tengok ada berapa orang lagi ni. Afif, jelas ke Afif? Mana ni Jelas, Afif? cikgu. Jelas Afif. Okey, jadi Zarif, jelas ke Zarif tentang penggunaan algebra ni Zarif? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, jadi dekat sini Wan Naim macam mana Wan Naim? Jelas ke Wan Naim? Jelas. Okey, bagus. Nanti minggu depan cikgu bagi contoh lain pula. Contoh lain. Contoh kita akan masuk kepada bab. Okey. Jangan risau, contoh tu banyak. Dia ada dalam setiap bab. Jadi dekat sini kenapa cikgu pakai nak membeli belah ni? Sebab semua orang dekat sini pernah beli belah. Okey. Jadi inilah dia situasi yang cikgu keluarkan supaya kamu nampak bila nak pakai huruf tu dan macam mana nak pakai huruf tu. Janganlah kamu ingat semua nilai yang kamu tak tahu kamu gantikan dia dengan X je. Kamu gantikan dia dengan
je, huruf yang sama je. Okey. Habis dah dekat situ. Okey, jadi masing-masing kita akan pergi kepada penyelesaian, iaitu aplikasi, iaitu macam mana nak dapatkan X ni berapa. Macam mana nak dapatkan nilai tu berapa. Okey, jadi siapa-siapa Cikgu harap sempatlah salin Okey. Jadi sekarang minggu lepas kita pergi kepada one step equation. Cikgu refresh balik, cikgu recap balik one step equation. One step equation maksudnya kamu kena ada satu sahaja sekali sahaja alih. Sekali alih. Sekali pindah. Alih ke pindah ke ikut kamu. Okey, apa benda yang pindah ni cikgu? Okey, maksudnya tambah pindah jadi positif, pindah jadi apa? Nak dengar suara sikit. Positif pindah jadi apa? Negatif. 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 Negatif pindah jadi apa? Positif. Positif. Negatif. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Bahagi. Bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Darab. Okey. Jadi kita refresh balik untuk one step equation. Okey, kita tengok dulu yang nombor 1. Nombor 1 tambah dia jadi tolak ni macam mana keadaan dia? Keadaan dia macam ni X tambah 3 sama dengan 7. Cikgu nak cari X ni berapa? Jadi cikgu kena pindahkan 3 ni ke sebelah. Cari sebutan serupa dia. 3 dengan 7 kan sebutan serupa. Jadi 3 kena pergi ke sebelah. Jadi bila cikgu nak bawa 3 tu ke sebelah, 3 ni kan positif. Sebab itulah kita nampak kat sini. Bila 3 langkah sama dengan tu, langkah sempadan ni, 3 dia akan jadi, tadi positif 3, sekarang dia jadi negatif 3. Jadi kita akan dapatlah X sama dengan 7 tolak 3, X adalah 4. Ini adalah situasi yang pertama. Situasi tambah pindah ke sebelah dia jadi tolak. Okey, jelas ke semua untuk yang pertama? Boleh faham? Boleh. Okey. Yang kedua, tolak ataupun negatif pindah ke sebelah dia jadi positif. Macam mana ni? Tengok. X tolak 3 sama dengan 10. Tengok. Cikgu pakai 3 lagi. Cikgu pakai 3 je. Tengok 3 je. Malah hari ni cikgu nak tengok kamu nak tengok 3 je. Okey, X sama dengan, kita nak kena pindah ni ke sebelah. Tapi dia dalam keadaan negatif. Jadi bila kita nak pindah ke sebelah, dia akan jadi 10. Tengok, negatif 3. Ingat, simbol setiap nombor berada di belakang. Negatif pindah ke sebelah, dia jadi positif 3. Jadi X sama dengan 10 tambah 3, kita dapat 13. Ini adalah situasi nombor 2. Situasi nombor 3, darab dia jadi bahagi. Okey, apa ni darab? Maksudnya darab dia jadi bahagi. Ini situasi nombor 3 tengok betul-betul. Lepas ni kita nak pergi ke 1 2 step pula. Okey, darab dia jadi bahagi dekat sini maksudnya tengok. Okey, 3x sama dengan 30. Tengok 3 yang ketiga ni. 3 dia duduk betul-betul sebelah x. Jadi bila kita pindah ke sebelah, ni darab tau. Bila huruf dengan nombor dia duduk sebelah, dia dalam keadaan darab. Maksudnya bila kita pindah ke sebelah 30, darab jadi bahagi. Bahagi mesti buat dalam keadaan pecahan. Pecahan mesti duduk belah bawah. 3 yang kita pindah ni mesti duduk belah bawah. 3. Jadi dekat sini kita akan selesaikan 30 per 3, kita dapat 10. Ini adalah darab jadi bahagi. Okey, yang keempat, yang terakhir iaitu yang keempat, iaitu bahagi jadi darab. Maksud bahagi jadi darab ni X per 3 sama dengan 2. Tengok ni bila cikgu nak pindahkan 3, dia dalam keadaan bahagi. Bila dia dalam keadaan bahagi, maksudnya dia bila dipindahkan dia jadi 2 darab 3. Nampak dia jadi darab pula. Jadi X sama dengan 2 darab 3, kita dapat 6.
Ni situasi dia. Ni adalah situasi dia. Ini adalah one step equation. Kenapa cikgu cakap ini dikira sebagai one step equation? Kamu tengok yang warna biru. Semuanya sekali je. Ni ada sekali je cikgu pindah. Ni 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 yang cikgu dah ajar pada minggu lepas. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Boleh ke? Cikgu recap. Bagus. Okey, cikgu recap balik. Cikgu recap balik. Okey. Sekarang ni, minggu ni, hari ni, cikgu akan ajar kamu two step equation. Dia tak makin senang, cikgu jujur dengan kamu. Yang cikgu ajar ni, dia tak makin senang. Tapi kalau kamu faham konsep dia, dia rasa senang. Okey, kita pergi kepada two step equation. Two step equation bukan dah kamu kena tengok tambah tolak darab macam tu macam tadi. Tak. Okey, tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan satu situasi. Two step equation. Masing-masing tengok kepada nombor 1. Tengok kepada nombor 1. Cikgu tak ajar dah tambah jadi tolak jadi tambah, darab jadi bahagi jadi darab. Itu kena ada dah. Kena ada dah. Okey. Jadi sekarang dekat sini cikgu nak cari nilai A. 6 sama dengan A per 4 tambah 2. Tengok ni. Okey. Cara dia nak senang cari sebutan serupa. Cari sebutan serupa. Maksudnya mana sebutan serupa dekat sini? 6 dengan 2. Kenapa 6 dengan 2 sebutan serupa? Sebab dua-dua tak ada huruf A. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham sampai situ? Jelas ke? Okey. Jadi bila dia sebutan serupa, bawa dia jumpa kawan dia. Jadi 2 kita bawa pindah ke sebelah. Kenapa kita kena faham betul-betul sebutan serupa ni? Sebab kalau kamu buat 6 sama dengan A per 4 tambah 2, orang yang tak faham sebutan serupa ni, dia pergi pindahkan, ni yang salah tau, dia pergi pindahkan 4 ke sebelah. Cikgu, jawapan sama ke? Jawapan berbeza. Jawapan akan lain kalau kamu pindahkan benda yang salah. Jadi, tengok ni. 2 ni, kita nak pindahkan dia ke sebelah. 2 ni dalam keadaan positif. Positif pindah ke sebelah, dia jadi apa semua? Negatif. Negatif. Jadi 6. Positif 2, kita bawa dia ke sebelah, dia jadi negatif 2 sama dengan A per 4. Selesaikan 6 tolak 2, kita dapat 4 sama dengan A per 4. Baru kita pindahkan 4 ni. Baru kita pindahkan 4 pula. Okey, macam mana? A per 4. Bila kita nak pindahkan 4, kan kita nak cari A. 4 ni bahagi. Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi apa? Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi apa? Darab. Ya, dia akan jadi 4 darab 4 sama dengan A. Jadi 4 darab 4 kita dapat 16. Jadi A, jawapan dia 16. Sekarang kamu tengok yang bulatan warna biru. Yang ni yang pertama, ini yang kedua. Sebab tu cikgu cakap ni two step. Ini two step. Tadi ada satu je warna biru. Ada satu je warna biru. Sekarang ada 2 warna biru. Two step equation. Two step equation ni yang pening dia dekat sini adalah kamu nak pindah mana dulu. Jadi kat sini cikgu bagi tips. Nak pindah mana dulu? Mana dulu? Kamu kena tengok pada sebutan yang serupa. Sebutan serupa. Contohlah kalau kamu kamu kata sama je kan, kamu pindahkan 4 ni kan. Okey, 4 ni bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. 6 darab 4 sama dengan A tambah 2. 6 darab dengan 4, kita tekan kalkulator, kita dapat 24 sama dengan A tambah 2. Okey, kita nak dapatkan A, kita pindahkan 2 pula. 2 ni positif, positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif. 24 tolak 2 sama dengan A. 24 tolak 2, kita dapat 22.
A ni kita dapat 22. Jadi yang ini salah, yang ni betul. Kenapa salah? Sebab kamu tersilap pilih mana satu nak pindahkan. Jadi kalau kita nak pilih mana satu nak dipindahkan, kita kena tengok sebutan serupa. Jelas ke semua? Boleh faham contoh yang cikgu bagi ni? Jelas cikgu. Boleh. Salin. Okey. Jadi Cikgu. dekat sini, ya ada soalan nak tanya. Setiap soalan kalau keluar je masa sebiji-sebiji macam ni memang kena ikut step yang sama Ya betul. Memang kena ikut step yang sama. Memang kena ikut step yang sama. Okey, bagus soalan tu. Okey, jadi daripada sini cikgu nak masing-masing cuba buat soalan nombor 2. Tengok contoh yang cikgu bagi. Cuba buat soalan ni. Hantar kat cikgu. Bulatkan dulu sebutan yang serupa tu. Cuba buat. Dia ada banyak bentuk ni. Cikgu nak tunjuk setiap bentuk. Okey, dah siap hantar kat cikgu Cikgu tunggu lagi. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey, bagus. Kamu kena faham tau, bukannya main pindah aja, Okey, cikgu saya dah siap jawab. Okey, bagus. Bagus, pandai. Buat kalau tak bila lagi nak buat? Buat tau. Gunakan masa yang ada ni. Bagus, anak Alisara. Aib silap tu. Dia yang silap. Jangan risau. Waalaikumsalam. Tengok betul-betul. Okey, bagus, pandai. Okey, bagus, pandai. Aib silap. Nanti cikgu tunjuk Hilang dah sama dengan tu. Kena ada tau sama dengan. Ya.
Okey, buat Afif. Afif dah hantar. Okey, bagus. Okey, Wan Naim. Wan Naim dapat tak tu, Wan Naim? Wan Naim dapat tak tu, Wan Naim? Hanif dapat ke Hanif? Tak dapat ya. Okey. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Tengok ni. Mana sebutan yang serupa? Okey, sebutan yang serupa adalah kita cari yang tak ada huruf dulu. Maksudnya negatif 6 dengan negatif 5 kan dia tak ada huruf. Jadi kamu kena bawa negatif 6 pindah ke sebelah. Jadi cara dia X per 4 sama dengan ni negatif 5 Okey, negatif 6 bila kita pindah ke sebelah ni negatif tau. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Dia jadi apa? Positif. Positif 6. Positif. Okey, X per 4 sama dengan selesaikan dulu. Tolak 5 tambah 6. Tekan kalkulator kamu dapat 1. Jadi kena hati-hati. Jadi X per 4 ni bahagi. Bahagi tau, di dalam keadaan bahagi kan ni. Bahagi pindah ke sebelah. Jadi di dalam keadaan darab 1 darab 4. Jadi kita akan dapat 1 darab 4 kita dapat 4. Perpindahan yang pertama adalah tentang negatif jadi positif. Perpindahan yang kedua adalah tentang bahagi jadi darab. Itulah yang dimaksudkan dengan two-step equation. Ada 2 kali perpindahan. Jelas ke? Boleh faham? Jelas ya, jelas. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu harap jelas Okey, kita cuba lagi buat soalan yang seterusnya. Cikgu cari. Dia ada macam-macam bentuk tau. Dia ada macam-macam bentuk. Jangan kamu pening pula. Okey, jadi soalan yang seterusnya. Cuba selesaikan soalan yang seterusnya. Tak faham tanya cikgu. Jangan diam tau. Tak faham tanya cikgu. Okey, cikgu bagi masa. Ni sesi latihan. Tadi sesi penerangan. Ni sesi latihan. Okey, 2 minit. Dari sekarang. Tepat pukul 6.43, cikgu akan tunjukkan jawapannya. Okey, bagus.
tambah 4 darab 2 bagus, pandai. Macam tu lah, macam tu, bagus. Okay, cikgu cek lagi Tak apa, kita buat latihan sampai boleh. Ya, betul, bagus, pandai. Baik, silap. Silap tu, kan dekat atas tu kan negatif jadi positif. Kalau kita tak nak silap, buat macam cikgu buat. Tunjukkan anak panah dia, bulatkan apa yang kena pindah dan tunjukkan anak panah dia. Okey, bagus. Boleh buat semua. Bagus, pandai. Iya. Okey, jadi kalau kita tak nak silap, setiap kali yang kena pindah tu kita bulatkan dan buat anak panah. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada soalan yang berikutnya. Okey, untuk soalan yang berikutnya, tengok betul-betul. Ni soalan second last dah tahu yang ni tahu. Lepas ni cikgu nak pergi soalan bentuk lain pula. Okey, cari dulu sebutan yang serupa. Okey, dah ada hantar kat cikgu Cari dulu sebutan yang serupa. Mana sebutan yang serupa kat sini? Negatif 6 dengan negatif 10. Kenapa dia dikira sebagai sebutan serupa? Dua-dua tak ada huruf. Tolak 6 tak ada pun apa-apa huruf sebelah dia. Tolak 10 tak ada pun apa-apa huruf sebelah dia. Jadi bawa dia jumpa. Bawa dia jumpa. Sebab bila kita nampak sebutan serupa ni, dia boleh tambah dengan tolak. Ingat balik pengukuhan, kelas pengukuhan algebra. Siapa lupa, pergi datang kelas hari Khamis malam. Okey, minggu ni ada lagi Okey. Kita pindahkan tolak 10 tu. Tolak 10 ni kalau kamu nak pindahkan, kita bulatkan 10, kita tengok simbol dia. Simbol dia tolak. Jadi bila simbol dia tolak, jangan kamu ubah 6 ni. 6 ni dia tetap, dia tak pindahkan pun 6 ni. Yang ada anak panah tu je kamu ubah. Tolak 10 jadi tambah 10. Sama dengan N per 2. Selesaikan. Tekan je kalkulator. Tolak 6 tambah 10. Kita dapat 4. N per 2. Tengok. Kita nak dapatkan N. Jadi kita kena pindahkan 2. Tengok. Cikgu bulat kan. Dan lepas cikgu bulat, cikgu buat apa? Cikgu buat anak panah. 2 ni darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Silap. Bahagi. Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Okey. Jadi 4 darab 2 kita dapat 8. Jadi N adalah sama dengan 8. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Okey. Okey, kita cuba lagi soalan. Kita cuba lagi soalan yang seterusnya. Okey, cuba selesaikan soalan. Ini soalan terakhir dah untuk bentuk ni. Dia ada macam-macam bentuk tau. Dia ada macam-macam bentuk. Tak kisahlah bentuk dia macam mana pun. Tapi tips dia dekat sini adalah cari sebutan serupa. Nak selamat, tak nak careless, bulatkan apa yang kena pindah. Lepas tu kamu identify. Apa identify? Identify tambah jadi tolak ke, tolak jadi tambah ke, darab jadi bahagi ke, ataupun bahagi jadi darab. Kena tengok benda tu. Okay, cuba buat cikgu tunggu. Okey, tepat pukul 47, 48, 49, 6, 49 cikgu akan tunjuk. Okey, sementara tu cuba buat dan hantar kat cikgu Ya, bagus, pandai. Wafi Udin, Wafi dapat tak tu Wafi? So, Cuba buat cuba buat.
Okey, bagus. Dah nampak dah tu. Boleh jawab. Bagus, bagus, bagus. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tengah cek jawapan masing-masing. Okey, bagus. Aziz dapat buat dah tu, Aziz. Ya, cikgu. Dapat buat tak? Dapat. Okey. Kenapa negatif 32 tu? Kenapa 4 jadi 8? Ya, betul. Jawapannya negatif 16. Okey. Alah, sikit lagi. Okey, bagus. Negatif 16 silap. Ya, pandai anak disarang. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Silap. Negatif. Hanif dapat ke Hanif? Boleh faham ke Hanif? Dapat. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, kita akan cuba jawab. Mula-mula macam biasa kita bulatkan sebutan yang serupa. Mana sebutan yang serupa? Negatif 2 dengan 2. Jadi kita bawa dia pindah, jumpa. Jadi 2 ni yang kena bawa pindah. Jadi sekarang yang kita ada anak panah, tu simbol yang kita kena ubah. Ni positif. Jadi dia pindah ke sebelah, dia jadi negatif. V/4. Tolak 2, tekan kalkulator, kamu dapat tolak 4. Sama dengan V/4. Lepas tu kita nak dapatkan V. Jadi kita kena pindahkan 4. 4 ni bahagi. Nampak ni pecahan. Jadi pecahan dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Negatif 4 darab 4 sama dengan V. Ada yang tanya cikgu, cikgu bukan ke sini positif pindah ke sebelah jadi negatif? Tak. Tak. Sebab apa tak? Sebab kamu kena pilih salah satu je. Dia tak boleh tambah jadi tolak dalam masa yang sama bahagi jadi darab. Dia setiap kali perpindahan kamu kena pilih satu je. Jadi sekarang yang dekat atas ni kita pindahkan tambah jadi tolak. Yang dekat bawah kamu tak boleh buat tambah jadi tolak juga. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan pecahan. Bila dia dalam keadaan pecahan, dia adalah tentang bahagi jadi darab. Jadi bahagi jadi darab, kamu kena darab dengan 4. Jangan jadikan dia negatif 4. Kalau dia ada negatif kat sini, baru kamu bawakan dia punya negatif. Kamu boleh pilih salah satu sahaja. Dia tak boleh gabung dua-dua. Okey, negatif 4 darab 4 kita dapat negatif 16V. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Ada berapa? 2 contoh cikgu tunjuk. 1 contoh betul, 1 contoh salah. 3 soalan yang sama kita selesaikan. Okey, jelas ke? Boleh faham?
Jelas ya, jelas. Boleh. Okey, bagus. Okey, soalan tak semestinya datang dalam keadaan macam ni semua. Soalan boleh juga datang dalam keadaan macam ini. Soalan boleh juga datang dalam keadaan macam ni. Jadi cikgu akan tunjukkan contoh betul. Cikgu akan tunjuk satu contoh betul, satu contoh salah macam tadi. Contoh yang betul, bendanya sama je, tak ada pun yang berubah. Apa benda paling penting? Cari sebutan serupa. Sebab tu cikgu banyak bagi nota tentang sebutan serupa. Sebab tu cikgu buka juga satu kelas untuk pengukuhan. Okey, apa sebutan serupa dekat sini? 1 dengan negatif 80. Jadi 1 kita kena bawa dia ke sebelah. Negatif 9x. Bila 1 kita nak bawa dia ke sebelah, tengok simbol dia tambah. Jadi bila dia tambah, bila dipindahkan ke sebelah, dia jadi tolak. Habis kat situ. Okey, selesaikan. Kita akan dapat negatif 81. Baru pindahkan sekali. Kan cikgu cakap ni 2 step. Jadi bila 2 step, ada 2 benda kena pindah. Jadi tengok ke sebelah ni kita ada negatif 9. Negatif 9 bila kita pindah dia ke sebelah, kamu kena ingat dia bukan negatif jadi positif. Sebab apa? Sebab dia kan dalam keadaan darab. Nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah sekarang ni. Jadi bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah sekarang ni, kita pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi jadi darab. Dan kamu kena bawa sekali dia punya simbol negatif. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, negatif 81 bahagi negatif 9. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat X sama dengan 9. Inilah yang betul. Inilah yang betul. Kamu tak boleh main pindah je. Kamu kena tengok mana sebutan serupa dulu. Barulah kita pindahkan. Baru kita tentukan kita pindah. Jadi cikgu harap jelaslah. Cikgu tunjuk contoh betul je lah. Cikgu tak. Sebab konsep dia sama. Kita tengok sebutan serupa dulu. 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 Okey, ada soalan ke nak tanya dekat soalan ni? Boleh faham? Boleh cikgu. Okey, baik. Kalau ada soalan nak tanya, tanya sahaja. Cikgu akan jawablah. Okey, jadi berdasarkan soalan yang tadi, cikgu cari soalan kejap. Okey, cuba buat soalan yang seterusnya. Cuba buat soalan yang seterusnya. Cari dulu sebutan serupa. Cari dulu sebutan serupa.
Okey, bagus. Dah ada yang dah hantar kat cikgu. Hantar kat cikgu. Okey, bagus. Tepat pukul 7, cikgu tunjuk jawapan dia. Okey, bagus. Ramai dah jawab. Okey, baguslah Zaki. Zaki ke apa? Zarif. Zaki, dapat tak tu Zaki? Zaki dapat tak tu? Dapat. Okey. Okey, step dia sama sahaja. Dah pukul 7 Cari sebutan serupa 10 dengan negatif 104. Okey. Jadi dekat sini 10 ni kita bawa pindah dia ke sebelah. Negatif 6V kekal, negatif 104 kekal. Yang bertukar sekarang ni adalah 10. 10 ni dia dalam keadaan positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 10. Ini perpindahan pertama kita adalah daripada positif dia jadi negatif. Cikgu tunjuk satu-satu, cikgu tak pergi laju-laju pun. Okey, selesai dekat situ, kita selesaikan tolak 104, tolak 10, kita dapat tolak 114. Ini negatif 6V. Selesai kat situ. Jelas ke semua dekat situ? Nak dengar suara sikit? Jelas cikgu. Okey, Wah. bagus. Okey. Aziz, okey tak Aziz? Okey, go. Okey. Sekarang ni kita nak nilai V. Jadi kita kena pindah nombor sebelah V tu. Okey, negatif 6V. Ada orang confuse. Cikgu ni negatif 6. Kita kena pindah jadi positif 6. Tak. Di negatif 6 darab V sekarang ni. Jadi ambil darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi dekat sini perpindahan kita adalah darab jadi bahagi. Jadi dekat sini V sama dengan negatif 114 bahagi jadi per lah, buat per. Negatif 6. Bawa juga dia punya negatif. Jadi dekat sini kita selesaikan. Negatif 114 bahagi negatif 6. Kamu akan dapat V sama dengan 19. Jelas ke? Siapa yang salah salin correction, salin pembetulan. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Okey ke? Boleh. Okey, Boleh, bagus. Okey, bagus. Okey, jadi kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Cuba selesaikan. Cikgu nak nampak bentuk yang sama ni je. Okey, cari sebutan serupa dia. Okey, 7:05 minit. Cikgu akan mula tunjukkan. Waalaikumsalam. Ya, kenapa tu? Cikgu cek cikgu cek. Bagus, pandai. Ya, alamak dia dapat negatif. Ni silap lagi, silap.
Jangan hilangkan negatif 6. Hilangkan negatif 6. Okay, Haziq. Ini juga. Jangan hilangkan negatif 6 semua. Jangan hilangkan negatif 6. Dia bukan negatif jadi positif tau. Dia adalah tentang darab jadi bahagi. Ya, bagus Alisara. Pandai. Okey, bagus. Pandai. Zaki okey tak tu? Zaki boleh jawab tak? Okey. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Bagus. Cikgu suka. Okey, jadi cikgu akan mula tunjukkan soalan di hadapan. Dia ada lagi 2 bentuk. Lepas ni cikgu nak tunjuk lagi 2 bentuk. Okey, sekarang ini cari dulu sebutan serupa. Dia tak kisah. Dia tak kisah bentuk macam mana pun. Cari dulu sebutan serupa. Okey, negatif 13 bawa dia ke sebelah. Okey, negatif 9x tolak silap. Tolak 103, ini kan dalam keadaan negatif. Bila dia dalam keadaan negatif, kita pindah ke sebelah, dia jadi positif 13. Selesaikan je. Siapa yang salah, buat terus correction dekat bawah tu. Okey, selesaikan. Negatif 103 tambah 13, kamu akan dapat negatif 90. Okey, negatif 9x. Ni negatif, pindah ke sebelah, dia bukan jadi positif, tak. Dia darab, dia jadi bahagi. Jadi kekalkan dia punya negatif. Sebab apa? Sebab sekarang adalah tentang darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi X sama dengan 10. Inilah kita punya jawapan. Siapa yang salah, salin correction. Jelas ke? Cikgu tunjuk kat depan. Boleh faham ke semua? Baik ke? Okey. Jadi kalau ada soalan nak tanya, kalau ada soalan nak tanya, tanya je cikgu. Tanya je cikgu. Okey, habis dekat sini. Cikgu harap jelas. Cikgu nak tunjuk dia ada bentuk yang lain. Okey, dia ada 2 lagi bentuk. Macam bentuk 17 dengan bentuk 19. Okey, cikgu akan pergi kepada bentuk yang pertama, iaitu bentuk 17. Oh, cikgu rasa susah je. Tak susah. Okey. Mana sebutan serupa dekat sini? Cikgu nak tanya kamu. Mana satu sebutan serupa dekat sini? Negatif 16. Okey. Ya ke negatif 16 tu sebutan serupa? Okey. Jadi baguslah, betul lah. Jadi kita nak bawa dia pergi ke sebelah, kita kena cari dia punya sebutan serupa. Cumanya dekat sini dia bukan tentang sebutan serupa tau. Dia bukan tentang sebutan serupa. Kalau yang tadi, ni yang pertama, dia kamu kena cari sebutan serupa. Ni. Ni. Kamu kena cari sebutan serupa. Yang ni pun kamu kena cari sebutan serupa. Kalau situasi ni, yang mana
dia dalam keadaan pecahan penuh. Kita cakap full pecahan. Pecahan penuh. Maksudnya apa? N tambah 5 per negatif 16. Kalau dia buat N per negatif 16 tambah 5 sama dengan negatif 1, kita pindahkan macam tadi. Kita pindahkan 5 ni. Sebab apa? 5 ni sebutan serupa dengan negatif 1. Okey. Tapi perbezaan dia sekarang adalah dia tarik dia punya pecahan sampai sini. Apa maksud tu? Maksudnya kalau cikgu buka pecahan dia, dia akan jadi N per negatif 16 dan 5 per negatif 16. Ni ibarat apa? Contohlah kalau cikgu buat 1 per 2 tambah 3 per 2. Dia boleh jadi 1 tambah 3 per 2. Sama juga dengan situasi ni. Jadi dia bukan lagi tentang nak cari sebutan serupa. Jadi kalau kamu tengok pecahan penuh ni, kamu kena buat macam mana? Okey, ingat tips daripada cikgu. Bila kamu nampak pecahan penuh, kamu kena hilangkan pecahan. Kamu kena hilangkan pecahan. Macam mana nak hilangkan pecahan? Kamu alihkan negatif 16. Negatif 16 ni kan dalam keadaan pecahan. Jadi bila dia dalam keadaan pecahan, dia dalam keadaan bahagi. Bahagi, pindah ke sebelah. Dia jadi darab. Negatif 1 darab negatif 16. Kita tengok, hilang ke pecahan dia? Jadi dekat sebelah ni, bila belah bawah dia dah hilang, kita tinggal N tambah 5. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Ini dia. Okey, negatif 1 darab negatif 16. Kamu akan dapat positif 16. N tambah 5. Ini tambah pindah ke sebelah. Dia jadi tolak 16 tolak 5. 16 tolak dengan 5, kamu dapat 11. Ini adalah situasi dekat mana kamu nampak dua-dua nombor sebelah ni dalam keadaan pecahan. Jadi bila kamu nampak dia dalam keadaan pecahan, dua-dua kamu kena hilangkan pecahan. Jadi cara nak hilangkan macam mana? Kamu ambil dia punya negatif 16. Ambil dia punya negatif 16. Pindah ke sebelah. Ni bahagi. Pindah ke sebelah. Dia jadi darab. Jelas ke semua? Boleh faham cara nak hilangkan pecahan tu? Boleh. Faham. Okey, bagus. Okey, sekarang kita cuba buat soalan yang seterusnya. Kita cuba buat kalau dia dalam keadaan pecahan penuh. Okey, cuba selesaikan soalan ni. Okey, cuba buat. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Masa kita dah nak habis dah. Cuba buat cuba buat. Ingat, kalau dia dalam keadaan pecahan macam ni, kamu kena hilangkan dia punya pecahan. Okey, bagus. 1 minit lagi. Cuba buat cuba buat. Cikgu nak tengok. Bulatkan tau bulatkan biar kita nampak apa yang pindah.
Nanti dekat bahagian nota tu kamu tulislah ni, hilangkan pecahan. Bagus. Pandai. Dapat. Okey, bagus, pandai. Peliknya. Macam mana 3 jadi 8? Ngantuk ni. Okey. Hantar kat cikgu 1 minit lagi. Ya, bagus, pandai. Aduh, silap lagi. Nanti dalam periksa jangan buat silap macam tu. Kalau yang ini, nampak tu. 3 dalam pecahan, maksudnya bahagi jadi darab. Bukan positif jadi negatif tu, bahagi jadi darab. Hantar ke cikgu, cikgu nak tengok. Kalau cikgu nampak apa yang cikgu boleh komen, cikgu komen. Jangan risaulah cikgu tak sebut namanya. Tak ni sih. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu akan mula tunjukkan bila situasi dia dalam keadaan pecahan. Pecahan ni bila kita nak hilangkan dia belah bawah ni bahagi kena bawa pindah ke sebelah dia jadi darab. Ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Jadi sekarang ni V tambah 9 dia akan jadi 8 ni kan jadi darab. 8 darab 3. Jadi 8 darab 3 dekat sini kita dapat 24. V tambah 9. Tu perpindahan yang pertama. Perpindahan yang kedua 9. Nampak ni 9 dia positif. Jadi bila dia positif kita bawa dia ke sebelah dia akan jadi negatif. Jadi 24 tolak 9 kita dapat 15. Ini dia kita punya jawapan. Jelas ke semua? Boleh faham? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Lah cikgu. Okey, bagus. Okey, jadi soalan yang terakhir ada tak? Jangan, cikgu tak puas hati. Okey, soalan yang terakhir. Bila dampak full dalam keadaan pecahan. Cuba selesaikan soalan ni. 2 minit je. 2 minit je. Lepas ni kita nak pergi kepada bentuk yang terakhir. Bentuk yang terakhir. Kamu habis kelas ni kamu boleh tengoklah bentuk-bentuk yang cikgu tunjuk ni. Biar kita nampak. Kita boleh tahu situasi ni macam mana nak selesaikan. Situasi ni mana nak kena pindah dulu. Sebenarnya keyword dia dekat sini adalah bila kita nak dapatkan tu adalah keyword mana nak kena pindah dulu. Kalau dia tak tahu, dia boleh pergi ambil 5 pindah ke sebelah. Salah. Kalau dia ada lebih daripada 1 step kan, dia akan macam 2 step, multi step. Kita cikgu tengah ajar sekarang ni adalah mana nak kena pindah dulu untuk dapat jawapan yang betul. Okey. Okey, bagus. Pandai. Buat semua 1 minit lagi.
Okey, bagus. Cuba selesaikan selesaikan, cikgu tunggu lagi ni. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Cikgu ada masa 7.20 dah. 7.20 dah sekarang. Okey, tengok ni cara dia. Jadi hilangkan pecahan. Cara nak hilangkan pecahan, kamu pindahkan 6 ni ke sebelah. Dia akan jadi negatif 1 darab 6 sama dengan 5 tambah X. Negatif 1 darab 6, kita dapat negatif 6 sama dengan 5 tambah X. Pindahkan 5 ni tambah, dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita dapat jawapan dia negatif 11. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas. Boleh. Okey. Cikgu. Ya. Kalau buat terbalik tak apa cikgu? Kalau buat terbalik tu macam mana? Saya tertukarkan X tu saya letak belah kiri. Negatif 11 tu saya letak belah kanan. Maksud terbalik. Okey, macam ni. Terbalik macam ni last sekali. Ya. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan tukar negatif jadi positif 11 pula. Tak. Bagus. Okey, jadi itulah dia kalau dia dalam keadaan pecahan. Sekarang ni, kalau dia ada kurungan. Kalau ada kurungan, sebagai contoh, cikgu tunjuk yang ada kurungan pula. Ni bentuk yang terakhir. Kalau dia ada kurungan, macam mana kita nak selesaikan? Macam mana kita nak selesaikan? Kalau ada kurungan, kita kena hilangkan kurungan. Tadi pecahan. Sekarang kurungan. Kita kena hilangkan kurungan. Jadi macam mana nak hilangkan kurungan? Kamu kena darab. Darab yang kurungan tu macam mana? Okey, senang saja. 2 darab dengan N, kita dapat 2N. 2 darab dengan 5, kita dapat 10. Sama dengan negatif 2. Itu sahaja. Cara nak hilangkan kurungan yang itu sahaja. Seterusnya macam mana cikgu nak buat macam ni? Yang ni kan kita dah belajar tadi. Cari sebutan serupa. 10 dengan negatif 2. Jadi 10 ni positif. Positif. Pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi selesaikan kita dapat negatif 12. 2N. 2 darab pindah ke sebelah. Dia jadi bahagi. Negatif 12 bahagi 2. Jadi N sama dengan negatif 6. Dia sama sahaja, cumanya dekat sini cikgu tambah. Cikgu tambah. Soalan tu dia boleh jadi ada kurungan. Jadi bila ada kurungan, kamu kena hilangkan kurungan. Tak kisahlah multi step ke ataupun berapa banyak ke. Kalau kamu nampak kurungan, kamu kena hilangkan kurungan dulu. Kalau kamu nampak pecahan yang mana dalam pecahan ni, dia ada banyak nombor atas dia, kamu kena hilangkan pecahan. Dia berbeza ni, ada 4 jenis. Kalau situasi yang pertama ni, situasi yang mana kita cari sebutan serupa. Situasi yang kedua ni, kita cari juga sebutan serupa. Situasi ketiga, bila ada pecahan penuh. Kenapa cikgu mention pecahan penuh? Kalau dia tak penuh, dia jadi macam ni. A per 4 tambah 2. Tu tak penuh. Sekarang dia pecahan penuh. N tambah 5 per negatif 16. Maksudnya N dengan 5 dalam keadaan denominator dia negatif 16. Kalau dia ada pecahan, hilangkan pecahan. Okey, yang keempat. Kalau ada kurungan, iaitu yang terakhir lah ni. Kalau ada kurungan, kita kena hilangkan kurungan tu. Nak hilangkan macam mana? Kita darab sahaja. Jelas ke semua? Boleh faham? Jelas cikgu. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir lah sebab sekarang dah pukul berapa dah ni? Takut tak sempat. Okey, jadi ini adalah soalan yang terakhir. Cikgu nak masing-masing cuba buat. Ini adalah soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir ni cikgu tunjuk dekat kamu supaya yang fokus cikgu sebenarnya hari ni adalah kamu kena tahu nak pindah mana dulu.
Nak pindah mana dulu. Kalau one step equation kita terus nampak nak pindah mana. Tapi dia 2 step, 3 step. Dia jadi pening nak pindah yang mana. Ni cikgu ajar ni. Ni cikgu ajar ni. Cikgu nak highlight kat sini. Okey. Cuba selesaikan. Cikgu bagi 2 minit. Tepat pukul 10.27 cikgu akan tunjukkan. Okay, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi kelas ni penting tau sebenarnya. Kelas ni penting. Cikgu harap kamu semua fokuslah. Sebab kalau kita tak tahu nak pindahkan mana dulu, kita akan dapat jawapan yang salah. Macam contoh awal-awal cikgu tunjuk tu. Okey, sekarang ada kurungan. Hilangkan kurungan. Maksudnya selesaikan yang dalam kurungan tu. Macam mana? 10 darab K, 10K. 10 darab tolak 9, dia akan dapat negatif 90. Okey, selesaikan. Ni cari sebutan serupa. Negatif 10 dengan negatif 90. Bawa pindah. Bawa pindah ke sebelah. Negatif jadi positif 90 sama dengan 10K. Okey, negatif 90 tambah negatif 10 tambah 90 kita dapat 80 sama dengan 10K. Ini huruf dengan nombor duduk sebelah-sebelah, darab. Darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. 80 bahagi 10 sama dengan K. Jadi kita tekan kalkulator, kita dapat K sama dengan 8. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi kita dah nak habis masa dah. Cikgu nak asyik buka kamera. Cikgu nak tengok sikit. Tengah fokus ke tak tu. Afif, Wafi, Haziq, Hanif, Wan Naim, Analisara. Cikgu ingat lagi yang lain pun cikgu ingat lagi. Fakrullah, Kaizuran. Okey. Jadi cikgu nak pesan yang cikgu ajar ni penting. Yang cikgu ajar ni penting. Okey. Jadi kalau siapa-siapa yang confused, WhatsApp cikgu. Tapi tengok balik rakaman dulu. Sebab apa? Sebab minggu depan kita akan ada 3 kali perpindahan. Ini baru 2 kali. Kalau 2 kali kamu dah pening, macam mana kamu nak buat kali ketiga? Tapi konsep dia sama je. Konsep dia sama je. Kat mana kalau kamu boleh nampak terus sebutan serupa, kamu pindahkan terus. Ni contoh yang pertama.
Contoh yang kedua. Ni sebutan serupa. Okey. Kat mana kamu nampak dia dalam keadaan pecahan penuh, hilangkan pecahan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Dekat mana kamu nampak dia ada kurungan, kamu hilangkan kurungan. Itu cara dia. Jadi cikgu harap jelaslah. Ada siapa-siapa nak tanya cikgu soalan ke? Okey, Afif okey, boleh jelas Afif? Okey. Fahamkan elok-elok tahu semua. Minggu depan cikgu nak ada 3 perpindahan pula tahu. 3 perpindahan pula. Okey. Jadi kalau tak ada soalan sampai situ sahajalah kelas kita. Selamat petang, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih, Guru. Waalaikumsalam, Cikgu. Okey. Assalamualaikum cikgu, terima kasih. Sama-sama. Masih ya. Okey Aziz. Cikgu. Okey Zarif.